Baik, yang seterusnya banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa. Walaupun kita tidak duduk di padang Arafah, tapi hari 9, 1 hingga 10 ni adalah tempat ataupun hari-hari yang Allah Ta'ala suka amal soleh. Dan antara amal soleh ialah berdoa. Banyakkan berdoa. Nak dulu periksa ke, tak faham belajar ke, nak apa, macam-macam. Minta doa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa macam-macam tu. Masih doa ke sekarang ni? Doa lah apa yang nak doa. Faham-faham sedikit lah doa apa kita nak doa. Takkan nak belajar pula tiap-tiap. Kadang-kadang doa ni, minta Allah tak kata, kita ni, kita kurang sikit fiqh berdoa. Kurang sikit. Orang-orang yang faham ni kena banyak berdoa. Kenapa saya kata kurang fiqh berdoa? Orang kita ni banyak doa dia amin je. Dia tak doa pun yang lain. Amin. Orang kata apa doa kamu? Amin. Apa doa kamu? Amin. Duduk lakat imam juga amin je sepanjang-panjang. Tak tahu apa pun doa. Jadi alangkah jahilnya kita dalam berdoa. Doakan. Kalau kita tak pandai bahasa Arab, doa bahasa Melayu. Kadang-kadang susah nak sebut istilah apa bahasa Arab. Tak tersebut, takut tersalah minta dengan bahasa Melayu. Dah. Dan jangan tersalah doa pula. Takut kita doa kepada diri kita dengan keburukan. Contohnya satu, ada seorang itu baca Allahumma ajirna minan nar. Betul tak? Allahumma ajirna minan nar. Biasa dengar tak? Tiba-tiba dia tambah alif satu. Macam mana doa? Allahumma ajirna minan nar. Apa makna dia ajirna minan nar? Ajirna ialah beri kami pahala. Beri kami pahala dari neraka. Hak betul Allahumma ajirna minan nar. Sebab tu bila kita tak faham bahasa Arab, kalau kita tak tahu, kalau kita tak yakin, doa ke Melayu lah. Satu huruf tu besar beza dia. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kami. Ajirna, jauhkan kami daripada neraka. Tapi kalau Allahumma ajirna minan nar, ya Allah pahalakan kami daripada neraka. Besar beza dia. Sebab tu jangan kena beringatlah fiqh berdoa. Banyak kita tak titik berat. Kadang kita baca je doa gitu, kita tak faham pun. Yang lebih berat tak tahu, tak pernah doa pun. Tiba-tiba doa dia amin. Dan kita sangat-sangat suka kalau doa, panggil ramai-ramai nak suruh doa. Ada majlis sikit buat doa selamat, ada panggil orang ramai. Apakah fiqh begitu? Kita nak bilangan yang ramai ataupun kualiti doa tu sendiri. Doa yang ramai. Nabi SAW dalam perang Badar, dia doa seorang dia. Sahabat 313 tu, walaupun masa tu kritikal, Nabi tak panggil sahabat doa sama-sama, tapi Nabi doa sendiri. Nabi SAW bila menggalakkan sahabat berdoa, dia suruh cari orang yang mustajab doa. Bukan cari ramainya bilangan orang berdoa. Kita suka untuk bilangan ramai. Panggil ramai-ramai kita nak doa. Tapi kita lupa cari orang yang mustajab doa. Sebab kalau segi sunnah, mustajab itu lebih patut kita cari. Sehingga Nabi pesan kepada sahabat dia, akan tiba kepada kamu seorang bernama Uwais dari kabilah Qaran dari Yaman. Uwais Al-Qarni. Bila kamu jumpa dia, mintakan dia berdoa. Nabi suruh pergi cari Uwais Al-Qarni, minta daripada Uwais Al-Qarni doa. Sebab doa dia mustajab. Bila Nabi wafat, sahabat-sahabat bukan pakak-pakak buat majlis doa ni. Tak, sahabat pergi cari sahabat mana yang mustajab doanya. Sahabat mana yang mustajab doanya. Pergi cari orang yang mustajab doa. Dan kalau kita rasa nak cari juga tempat-tempat mustajab doa. Cari waktu-waktu mustajab doa. Orang pergi ke Mekah, tu orang mustajab doa. Kirim doa kepada dia. Waktu 9 Zulhijjah kita juga berdoa. Hari itu hari yang mustajab doa. Sepertiga akhir malam, waktu mustajab doa. Pergi ke Mekah, pergi depan Kaabah, Ka'b Multazam, tempat mustajab doa. Kita ikhtiarkan cari sebab mustajab. Bukan cari untuk bilangan ramai. Kadang-kadang kita panggil mari ramai-ramai, doa tak tahu. Orang tu tak tahu apa-apa, dia pun main tak ada tangan sambil-sambil sembang, buat-buat. Fiqh berdoa tak ada. Yang kedua, bila kita sebut soal amin, kita telah kerugian satu perkara.
iaitu kita telah merugikan lafaz kita untuk diangkat ke langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'u. Setiap lafaz yang baik, lafaz yang mulia, amal soleh bila lahir daripada manusia, diangkat ke langit, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berdoa, doa itu diangkat ke langit. Sebab itu disebut innal ladzina kafaru bi ayatina la tufattahu lahum abwabus sama'. Mereka tidak dibukakan kepada mereka pintu langit. Orang yang kafir tidak dibukakan pintu langit kepada mereka. Tapi orang yang beriman, doa mereka didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita ada kemampuan berdoa, ikhtiarkan biar lidah kita yang berdoa. Jangan biar orang lain berdoa. Kadang-kadang siapa fikir nak baca doa makan pun, ustaz lah baca doa, kamu lah baca doa. Ya Allah, doa makan pun suruh orang baca. Takkan tak boleh nak baca sendiri doa makan. Bukan masalah kita malas nak baca untuk orang lain, dah. Tetapi lafaz doa ni biarlah lafaz kita diangkat ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kedekut doa. Tambah-tambah lagi dengan waktu-waktu kita ni. Doakan ikhtiar, doa sendiri. Lepas solat doa sendiri. Masa makan doa sendiri. Nabi SAW bila Nabi tengok Abdullah ibn Abbas, Nabi panggil, ya gulam. Bila makan, ya gulam, samillah. Budak baca doa, sebut nama Allah. Nabi tak kata ya gulam, tak ada tangan. Bismillah dah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Tak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagaimana Nabi mengajar Abdullah ibnu Abbas berdoa. Benda paling rekah pun Nabi suruh Abdullah ibnu Abbas dia sendiri baca. Jadi fiqh berdoa kita kena tahu. Doakan dengan lidah kita sendiri, walaupun dengan bahasa kita, walaupun dengan tak fasihnya kita, tergagap-gagap, mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Yang keempat, banyakkan bertakbir, bertahlil, bertahmid pada hari-hari ini. Banyakkan bertakbir, bertahlil, bertahmid. Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, banyakkan dia. Sampai jangan ada takbir raya pula. Kata apa pula ngamak ni tak sampai raya. Takbir raya tu takbir lain, ni takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Takbir begitu. Jangan duduk mak Allahu Akbar. Aku kata apa pula ngamak ni beraya 5 hari bulan nak beraya dah ni. Siapa Ibnu Umar waktu hari-hari ni dia pergi ke pasar, dia bertakbir banyak-banyak dan mengajak orang bertakbir bersama dia untuk membesarkan Allah pada hari-hari ini. Itu yang empat Ustaz tak bawa nota ni, tak ingat. Yang kelima ialah menyembelih korban lah. Tentu saja menyembelih korban. Memperbanyakkan amal soleh dulu lah. Sebut memperbanyakkan amal soleh. Apa juga amal soleh? Yang lelaki Ustaz pesan amal soleh paling banyak yang kena jaga, solat berjemaah di masjid. Ikhtiarkan solat berjemaah 5 waktu biar di masjid. Baca Quran, bersedekah, apa lagi boleh buat? Ada yang perempuan baca Quran, bersedekah, cegah benda mungkar, suruh benda ma'ruf. Banyakkan solat sunat. Itu semua amal-amal soleh, banyakkan dia. Pasal hari ni hari yang istimewa. Yang keenam, berkorban. Barulah sebut berkorban. Berkorban, menyembelih korban. Siapa yang ada kemampuan? Ada kemampuan ni? Ada kalau. Orang kaya belaka ni baru masuk PTPTN. Tapi PTPTN bukan harta tau. Hari ni bincang dalam radio PTPTN. Ada orang tak tahu PTPTN tu pinjaman. Saya lepas habis belajar baru dapat surat pergi semua minta bayar tu, baru saya tahu PTPTN ni. Kata apa pula. Belajar dia kata, saya tak tahu dia kata masuk universiti harus isi borang, isi semua borang pendaftaran borang. Termasuklah borang PTPTN isi, tapi dia tak tahu borang apa. Tiba-tiba masuk duit kalau dia kata boleh beli sesuatu. Habis belajar baru dapat surat kena bayar. Baru saya tahu punya pinjaman PTPTN. Ada kawan kita ni. Kalau ada janganlah. Tapi nak ayatnya ada. Kadang-kadang dapat PTPTN, ada boleh beli motor, ada beli komputer, ada beli iPhone, macam-macam.
Kena beringat. Duit tu bukan duit hadiah, tu duit pinjaman untuk belajar. Jadi kalau tak mampu korban, tak payah beli iPhone lah. Kalau beli iPhone, mampu berkorban. Betul. Betul tak? Betul. Kalau beli iPhone mampu korban tu, kalau tak mampu tak payah beli iPhone. Ustaz pakai Nokia buruk ni kan. Kena tukar ni asal buat korban wakil. iPhone mai sini. Yang seterusnya, sesiapa yang berniat korban, kalau ada, maka dia disunahkan untuk menahan diri daripada memotong kuku dan rambut. Menahan diri daripada potong kuku dan rambut bermula 1 sehinggalah sembelihan dia dikorbankan. Sembelihan dia dikorbankan. Tapi kalau dah potong kuku hari Jumaat tu terlepas, macam mana lah? Kalau hang tak tahu tu, yang tak berkorban tak ada masalah, boleh lah. Nak potong kuku dan potong rambut tak ada masalah. Yang berniat korban, dan apa hukum korban sebenarnya? Wajib ke sunat? Khilaf. Dua pendapat. Dua pendapat. Betul lah, ada dua pendapat. Pendapat yang kata wajib, sebab Nabi kata man kana lahu si'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang ada kemampuan tidak berkorban, maka jangan dekat dengan masjid aku. Jangan dekat dengan tempat solat. Maksudnya tak payah solat. Bukan Nabi kata tak payah solat. Itu inzar, satu peringatan, satu ancaman. Bukanlah Allah aku ni tak korban, tak boleh dalam nak pergi semaya. Pasal faham zahir ayat, faham zahir hadis. Zahir hadis itu maksudnya wajibnya berkorban. Itu dalil yang orang kata wajib. Dalil yang sunat kata man idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhi fala yamassa sya'rahu wala dhufrahu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila masuk 10 awal Zulhijjah dan seseorang daripada kamu berkehendak untuk berkorban. Lafaz berkehendak untuk berkorban memberikan pilihan. Ada yang berkehendak dan boleh tidak berkehendak. Jadi atas lafaz tersebut, Al-Imam Syafi'i mengatakan bahawa hukum berkorban adalah pilihan. Pilihan maksudnya sunat muakkad, tidak wajib. Kalau wajib maka tak akan ada pilihan. Bila ada pilihan maksudnya sunat. Sunat pun sunat muakkad, dan jumhur ulama menyatakan dia adalah sunat muakkad. Jadi kalau kita nak buat pun lebih baik buatlah kalau ada kemampuan. Kalau tak ada kemampuan, tunggu dululah. Dan untuk berkorban ni, kalau ayah kita berkorban, Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda menyembelih korban baginda, sebelum sembelih tu Nabi kata Allahumma taqabbal hadza min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah korban ini daripada Muhammad dan daripada keluarga Muhammad dan daripada umat Muhammad. Maksudnya kita sembelih seekor pun, tapi kita sedekah ataupun kita niatkan dia untuk orang lain, seumur kita pun tak apa. Yang penting seorang itu satu bahagian. Untuk bahagian dia tu dia nak sedekah ataupun dia nak doa pada siapa yang dia nak doakan, tidak ada masalah. Jadi kalau kita tak mampu seorang, kongsi-kongsi pun tak apa sebenarnya. Kongsi dapat satu bahagian, tak ada masalah. Yang seterusnya, apa yang korban ni, apa ibadat dia? Ibadat korban ni, ibadat dia apa? Ibadat korban lah. Apa yang menjadi ibadat dalam korban? Korban lah. Nah, apakah ibadat dia? Makan daging, sedekah daging, ataupun apa dia? Maksudnya bila kita korban tu, bila kita tak makan daging, itulah paling sempurna. Maksudnya kita sedekah, kita tak ambil langsung daripada korban kita. Maksudnya kita kata ibadat bagi daging ni, bagi duit, hantar ke Kamboja buat korban di sana, kita tak ambil satu sikit pun daging, kita tak ambil, sedekah semua. Ataupun apa yang menjadi nilai ibadat sebenarnya korban?
Korban ni adalah ibadat menumpahkan darah. Bila kita menyembelih, ibadatnya pada menyembelih. Menyembelih itu adalah korban. Mengorbankan binatang kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah bentuk ibadah. Sebab tu kalau yang lelaki ada kemampuan belajar cara sembelih. Sebab sembelih itu adalah ibadat kita. Ni kadang-kadang tak ada orang nak sembelih. Cari kadang-kadang pukul 10 tu mana tukang sembelih tak sampai lagi ni. Satu kampung ada seorang kena cover 2-3 tempat sembelih. Betul tak? Kena cover 2-3 tempat. Pasal apa tak ada orang sembelih? Cari kenapa tak ada. Pakat tak nak sembelih semua. Nak lapah semangat semua. Sembelih tak ada orang. Sedangkan lapah dengan sembelih, pahala dia jauh lebih besar. Sembelih. Pasal menyembelih tu adalah ibadat. Bila kita sembelih, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal hadha minni. Ya Allah, terimalah ni daripada aku. Kita sembelih korban kerana Allah. Dan mana-mana binatang disembelih tidak baca nama Allah, maka dia adalah bangkai yang tidak halal dimakan. Sembelih tu adalah ibadah. Bila darah tu menitih, pahala tu sampai kepada Allah sebelum sempat darah tu mencecah bumi. Pahala tu la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tak sampai kepada Allah daging dia, tak sampai juga kepada Allah darah dia. Yang sampai kepada Allah ialah takwa. Sebab itulah yang disunnahkan oleh Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sembelih anak